Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Langgar SOP, tiada lagi istilah kayangan atau biasa, tegas Perdana Menteri. Pembangkang tak puas hati, larangan kempen perhimpunan politik di Melaka. Malaysia jadi hub pengeluar vaksin. Kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang didapati melanggar ketetapan prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19 pada pilihan raya negeri PRN Melaka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 sudah jelas menunjukkan perkara yang menyalahi ketetapan kerajaan dan hukuman yang boleh dikenakan. Katanya tidak ada pihak yang akan terlepas daripada tindakan undang-undang sekiranya melanggar SOP. Siapa sahaja, parti mana sekalipun tidak terlindung ataupun kebal daripada undang-undang, jika mereka melakukan kesalahan, tindakan pasti dia. Jadi kita tidak ada kompromi. Tidak ada istilah orang biasa, orang kayangan, orang biasa kena, orang kayangan tak kena. No. Undang-undang ini sama saja. Jadi saya harap semua rakyat patuh kepada SOP. Beliau menjawab pertanyaan mengenai dua parti politik yang dikompaun RM10,000 kerana melanggar SOP Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Kompaun dikeluarkan kepada Barisan Nasional yang mengadakan Majlis Pelancaran Jentera PRM Melaka di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL Khamis lalu. PKR turut dikenakan kompaun RM10,000 selepas mengadakan program penerangan bergerak yang didakwa tanpa kehadiran perhimpunan di Taman Kerubong Jaya Sabtu lalu. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengumumkan sebarang aktiviti, perhimpunan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya termasuk Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya dilarang bermula 25 Oktober hingga 27 November 2021. Pembangkang tidak berpuas hati dengan larangan kempen dan perhimpunan politik di pilihan raya negeri Melaka. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tidak setuju sekiranya pilihan raya diadakan tanpa sebarang kempen selepas tindakan kerajaan pimpinan UMNO Melaka mempengaruhi Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara saya setuju SOP yang ketat. Keselamatan rakyat, kesihatan rakyat adalah keutamaan. Sebab itu kita rasa kesal dengan keputusan kerajaan pimpinan UMNO Melaka yang mempengaruhi TYT yang tak fikir panjang dan meneliti panjang kesan dia. Ini masalah dia. Mereka memulakan punca ini beban rakyat, susah rakyat, kemudian nak suruh pilihan raya. Pilihan raya tak boleh kempen, tak boleh jumpa orang. Ini pilihan apa? Okey. Tapi saya dengar Perdana Menteri telah bagi jaminan untuk menjelaskan tentang SOP ini. Kerana bagaimana naik lori cakap seorang-seorang SOP, kemudian kena denda RM10,000. Orang yang makan beratus-ratus orang ada majlis itu tak payah denda. Ini negara apa? Darjat mana yang mereka wakili? Saya tidak setuju sama sekali kalau pilihan raya dibuat dan dibiarkan. Saya faham perkara ini mungkin sensitif bagi Perdana Menteri, tapi dia Perdana Menteri bagi rakyat Malaysia, bukan Perdana Menteri bagi pemimpin UMNO sahaja. Ahli-ahli Parlimen akan mula menerima dos penggalak COVID-19 bermula esok. Dewan Rakyat dimaklumkan hari ini. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon yang membacakan pemakluman tersebut berkata, ini kerana ahli-ahli Parlimen berisiko tinggi kerana sering turun padang bersama dengan rakyat. Sehubungan dengan itu, bagi melindungi ahli-ahli yang berhormat yang mempunyai tanggungjawab untuk kerap bersama rakyat dan berisiko mendapat jangkitan COVID-19, maka KKM akan memberikan dos penggalak kepada ahli-ahli yang berhormat bermula pada esok Selasa 2 November 2021 dan tarikh seterusnya akan ditetapkan kelak. Pemberian dos penggalak pada esok bermula pada jam 9.30 pagi di Dewan Bankuet Parlimen Malaysia. Seterusnya, isu wanita warga asing yang dikenali sebagai Karen yang dikenakan kompaun sebanyak RM3,000 kerana melanggar prosedur operasi standard SOP
mendapat perhatian di Dewan Rakyat pada Isnin. Ia dibangkitkan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bebas muar ketika membahaskan bajet 2022 dengan menyifatkan berlaku double standard dalam isu tersebut. Jelas bekas Menteri Belia dan Sukan itu, kerajaan seolah-olah mengenakan hukuman yang tidak sama rata khususnya kepada golongan mahakaya. Perbezaannya apa di sini? Kalau kita lihat pada tahun lepas, warga negara Bangladesh yang berkulit hitam, Nepal yang berkulit hitam, apabila mereka ingkar SOP, bukan sahaja dikenakan denda yang untuk orang mahakaya, tetapi terus diusir keluar dari Malaysia. Tetapi apabila kena kepada seseorang warga negara asing yang mungkin datang daripada golongan mahakaya, terus dibela, hanya dikenakan RM3,000. Tetapi kalau warga negara lain atau rakyat Malaysia sendiri, tindakannya jauh lebih teruk. Jika kerajaan ingin ambil tindakan, they can and they should. Tetapi realiti di Malaysia, jika kamu rakyat Malaysia, golongan pertengahan, golongan bawah, pembelaan tidak akan ada sewajarnya. Jika kamu warga negara asing, diskriminasinya ikut kulit kamu, negara mana kamu datang. Dan perkara ini jelas salah dan harus ditentang berhabis-habisan. What signal are we sending to the international community? Bahawa di Malaysia, the rule of law applies separately to different people. Dan ini berkait rapat dengan belanjawan kerana ini adalah isu good governance, isu diskriminasi, isu yang perlu mendapat pembelaan semua rakyat Malaysia, tidak kira agama dan bangsa. Mulai hari ini, semua sekolah diarah menjalankan pemeriksaan ke atas sijil digital vaksinasi setiap guru bagi memastikan mereka lengkap divaksin. Tegas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Mat Jidin, langkah itu selaras dengan perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang akan mengambil tindakan tata tertib ke atas semua penjawat awam yang enggan divaksin. Dan mula hari ini pihak sekolah pun akan memeriksa sijil digital vaksinasi ini untuk memastikan setakat mana guru-guru yang betul-betul maknanya dah cek satu persatu sijil vaksinasi ini untuk memastikan yang mana kata dah divaksinkan betul-betul divaksinkan atau yang mana kata tak divaksinkan ini betul-betul belum divaksinkan. Sebab kita tak nak ada kes-kes tertentu yang mana ada kes di mana kata vaksin tak divaksin, kata tak divaksin divaksin dan sebagainya. Jadi kita akan pastikan supaya setiap seorang guru itu akan disemak sijil vaksinasi mereka oleh pihak sekolah. Katanya dengan semakan dan pemeriksaan pihak sekolah itu, pihak kementerian akan memperoleh data tepat terhadap maklumat guru yang enggan menerima vaksin. Sebarang bentuk tindakan yang akan diambil selepas itu katanya adalah berdasarkan data berkenaan. Beliau turut mengarahkan semua Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD melakukan pemeriksaan mengejut ke setiap sekolah untuk memastikan sistem pengudaraan di bilik darjah dan guru mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dan ini pula perkembangan kes COVID-19. Malaysia hari ini mencatatkan 4,626 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi ciapan di Twitternya memaklumkan angka itu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 dalam negara kini lebih 2.476 juta kes. Menerusi perkongsian data COVID Now setakat semalam, kadar kematian merekodkan pertambahan sebanyak 36 kes termasuk 7 kes brought in death BID. Unit rawatan rapi ICU setakat ini menempatkan seramai 569 pesakit dan daripada jumlah itu, 301 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala kes sembuh hari ini melebihi jumlah kes baharu iaitu 5,299 kes sekaligus angka kumulatif sembuh kini ialah 2.38 juta. Seterusnya, sebahagian besar daripada jumlah kes baru bagaimanapun hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu sebanyak 98%, manakala selebihnya 2.0% atau bersamaan 94 kes adalah pesakit kategori 3, 4 dan 5. Penerima vaksin Sinovac yang akan mengerjakan umrah dalam tempoh terdekat boleh membuat permohonan kepada pejabat kesihatan daerah berhampiran untuk mendapatkan dos penggalak. Ia adalah sebahagian daripada syarat yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi bagi membolehkan jemaah yang menerima suntikan keluaran syarikat Cina itu untuk menunaikan umrah. Pegawai Kementerian Kesihatan ketika dihubungi Astro Awani memberitahu permohonan itu boleh dilakukan bila-bila masa sebelum mereka berlepas dengan syarat suntikan kedua vaksin berkenaan melebihi tempoh 3 bulan seperti yang ditetapkan sebelum ini. Sebelum ini, hanya mereka yang menerima suntikan Oxford AstraZeneca,
Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson dan Moderna sahaja yang dibenarkan untuk menunaikan umrah dan haji. Namun baru-baru ini, Kerajaan Arab Saudi membenarkan individu yang mengambil suntikan vaksinasi Sinovac menunaikan umrah dengan syarat mendapatkan dos penggalak. Datuk Seri Najib Razak sekali lagi menyarankan kerajaan menaikkan had maksimum pengeluaran wang kumpulan simpanan pekerja menerusi skim iCitra kepada RM10,000 berbanding RM5,000. Membahaskan bajet 2022, Ahli Parlimen Pekan itu berkata, peningkatan adalah sebagai skim pengeluaran khas terakhir bagi memenuhi keperluan mendesak rakyat akibat pandemik COVID-19. Ini kerana ada dalam kalangan mereka yang memerlukan modal untuk memulakan perniagaan kecil selain menyelesaikan tunggakan hutang. Ini selaras dengan cadangan saya tadi. Projek Bandar Malaysia ataupun cadangan nama baru Bandar ASEAN perlu diberi kepada KWSP dan PNB dengan syarat terminus projek High Speed Rail Kuala Lumpur ke Singapura dikembalikan mengikut konsep asal, yakni Singapura ke Bandar Malaysia dan tidak dari Johor Bahru ke KLIA. Kedua, menaikkan semula kadar caruman bulanan majikan dan pencarum. Ketiga, mengubah struktur pembayaran dividen kepada struktur berperingkat dengan izin multi-tier dividend structure, di mana baki simpanan yang lebih rendah akan menerima dividen yang lebih tinggi supaya pembahagian keuntungan KWSP akan lebih menarik. Mantan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Ahmad Idham Ahmad Nazri hari ini dilantik sebagai Setiausaha Kebudayaan di Kementerian Luar. Selain pengarah dan penerbit itu, pelakon Datuk Seri Izlan Yusof turut dilantik sebagai perundi kreatif kementerian itu. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah menerusi kenyataan pada Isnin memaklumkan pelantikan mereka berkuat kuasa pada 1 November. Beliau memberitahu pelantikan mereka adalah selaras dengan objektif membangunkan diplomasi budaya Malaysia di bawah kerangka dasar luar Malaysia yang bertujuan untuk mewujudkan kaedah baru bagi mempamerkan identiti dan nilai kebangsaan. Kerangka itu turut akan memaparkan nilai-nilai kepelbagaian dan kepelbagaian budaya serta menggalakkan promosi dan pertukaran budaya. Beliau turut menyatakan keyakinan bahawa Ahmad Idham dan Izlan akan melaksanakan tanggungjawab mereka dengan dedikasi dan jayanya. Baiklah, jangan ke mana-mana, saksikan laporan menarik bersama Jasmine Abu Bakar sebentar saja nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani. Dan ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Malaysia jadi hub pengeluar vaksin. Najib dakwa bapa lockdown Malaysia hancurkan kehidupan rakyat. Dan senaraikan orang Melayu Islam dalam aktiviti perjudian. Ini berita yang baru kami terima berhubung keselamatan rakyat Malaysia di Sudan. Kementerian Luar Negeri terus memantau rapat perkembangan terkini di Sudan, terutamanya selepas demonstrasi besar-besaran diadakan di seluruh negara tersebut pada 30 Oktober 2021. Rakyat Malaysia tidak terkesan secara langsung dengan demonstrasi ini. Kesemua 49 rakyat Malaysia termasuk 25 pelajar yang berdaftar dengan kedutaan dilaporkan berada dalam keadaan selamat. Pegawai-pegawai kedutaan sentiasa berhubung rapat dengan mereka. Seorang warga negara Malaysia telah pun meninggalkan Sudan menerusi penerbangan komersial pada 28 Oktober. Seramai 17 rakyat Malaysia dan seorang staf Petronas warga negara Thailand masih ditempatkan secara sementara di kediaman rasmi Duta Besar. Rakyat Malaysia di lokasi-lokasi lain dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan mengutamakan keselamatan masing-masing.
Malaysia mampu mencorak laluan dalam pengeluaran produk vaksin sendiri yang berkualiti, berkesan dan selamat mengikut syarat ditetapkan bahagian regulatori farmasi negara atau NPRA sekaligus menjadi hub pengeluar vaksin. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia juga dapat meningkatkan keyakinan terhadap penggunaan vaksin selain dapat memberi kesan positif daripada sudut ekonomi, sosial dan juga teknologi. Katanya ia dapat dilaksanakan melalui Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara PPVN dan Penubuhan Institut Genom dan Vaksin Malaysia MGVI. Walaupun pembangunan R&D dan penghasilan vaksin ini merupakan suatu pelaburan yang tinggi, tetapi ia berpotensi memberikan pulangan jangka panjang buat keluarga Malaysia melalui penjimatan kos merawat penyakit selain daripada membawa pelaburan syarikat-syarikat multinasional ke Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara serta Institut Genom dan Vaksin Malaysia. Tambahnya, sebagai langkah awal ke arah itu, beliau berkongsi 3 projek bersedia untuk dilaksanakan melalui PPVN. Pertama, pembangunan 2 jenis vaksin COVID-19 menggunakan virus yang dilemahkan, inactivated dan mRNA yang dibangunkan oleh Institut Pendidikan Perubatan IMR. Pembangunan vaksin ini akan tertumpu kepada variant of concern, VOC, COVID-19 yang terdapat di Malaysia. Kedua, vaksin kolera yang dibangunkan hasil kerjasama antara Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Institut Perubatan, Sains dan Teknologi Asia, AIMS. Dan ketiga, projek preclinical evaluation of a therapeutic cancer vaccine for the treatment of head and neck cancer oleh Cancer Research Malaysia CRM berjumlah RM3 juta yang dibiayai Musti. Katanya CRM akan menjalankan ujian klinikal bermula Februari 2022 sehingga Mac 2023 di United Kingdom memandangkan tiada kemudahan ujian klinikal iaitu first in human di Malaysia lagi ketika ini. Bapa lockdown Malaysia didakwa menjadi punca kepada kehancuran ekonomi dan kehidupan rakyat ketika ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang membuat dakwaan tersebut turut mengaitkan bahawa sekatan pergerakan atau lockdown di negara ini adalah antara terpanjang di dunia selain dilakukan separuh masa. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan siapa individu yang beliau gelarkan sebagai bapa lockdown Malaysia itu. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan bajet 2022 mewakili kelab penyokong kerajaan BBC. Lockdown separuh masa yang antara paling panjang tempohnya dalam dunia yang dilaksanakan oleh bapa lockdown Malaysia dari kerajaan dahulu telah menghancurkan kewangan dan kehidupan ramai. Tetapi kadar jangkitan serta kematian COVID-19 berbanding saiz penduduk adalah tertinggi di ASEAN dan antara tertinggi di dunia bagi tahun ini. Biarpun ada yang mengaku telah belanja sebanyak RM600 bilion dalam setahun setengah, tetapi kurang memberi manfaat yang secukupnya kepada kehidupan rakyat. Itulah sebabnya kewangan kerajaan Malaysia berada pada keadaan yang kritikal pada hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Isnin menggesa kerajaan dan Kementerian Kewangan menyiasat penglibatan orang-orang Melayu Islam dalam aktiviti perjudian. Membahaskan bajet 2022, Ketua Pembangkang itu berkata berdasarkan laporan yang diterimanya dianggarkan sekitar 45% daripada 62 kelab judi dipercayai dianggotai orang Islam. Tegas beliau, statistik itu seperti sengaja disembunyikan oleh kerajaan dengan pelibatan kumpulan tersebut. Jadi kita nak tahu berapa jumlahnya, berapa slot machine, berapa anggota, berapa orang Melayu menjadi anggota yang terlibat kerana sekarang dalam rekod MySejahtera. Jangan nafikan kerana memang ada rekod MySejahtera tentang orang Melayu yang terlibat dalam kes ini dan ramai. Ini termasuk umpamanya di kelab di Victoria, di Bukit Kiara yang memang terpapar dalam video. Jadi yang saya mintalah pihak Kementerian Kewangan dan pihak polis, Jabatan Siasatan Jenayah untuk menyemak kerana ada laporan polis dan saya faham bila melibatkan kepentingan besar, syarikat besar dan tokoh-tokoh yang maha kaya, dia tindakan itu agak lambat. Jadi sebab itu saya nak namakan, saya nak tanya, apakah benar nama Douglas Cheng daripada GPL Group
boleh bergerak dengan sewenang-wenang dengan jumlah syarikat perjudian begitu besar dan lisens begitu banyak dan boleh mengundang orang-orang Melayu, mungkin kelas atasan sedikitlah untuk bersama dalam kegiatan perjudian ini. Kepala Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL merujuk kepada kenyataan media bertarikh 30 September 2021 berkaitan penangguhan penguatkuasaan garis panduan ke atas larangan penjualan minuman keras atau liquor selama sebulan mulai 1 Oktober 2021 sehingga 31 Oktober 2021. Dalam tempoh penangguhan tersebut, di BKL telah mengadakan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan seperti persatuan-persatuan pengilang, pembotol dan peruncit, Majlis Perwakilan Penduduk serta ahli parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kesemua pihak berkaitan telah menyuarakan pandangan serta keprihatinan masing-masing terhadap perkara ini. Setelah mengambil pandangan semua pihak yang terlibat, di BKL mengambil pendekatan memperkemas dan memperhalusi garis panduan sedia ada. Garis panduan dan syarat-syarat permohonan lesen minuman keras atau liquor yang memabukkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang baru ini berkuat kuasa mulai 1 November 2021 dan ianya mesti dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dan berkaitan dengan industri ini. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menempelak anggota Kabinet dan ahli Dewan Rakyat berkenaan isu yang patut dijadikan fokus semasa persidangan. Tegasnya, isu kosmetik seperti nama timah dilihat jauh lebih penting daripada isu ketirisan, penyelewengan, isu pekerjaan dan pendidikan yang berkualiti. Pelaksanaan or execution is key in delivering a government's project. Tetapi apa masalah yang berbelenggu di Malaysia? Kita jarang dengar perbahasan, perdebatan berkenaan isu pelaksanaan, the data and the science behind it. Tetapi sejak 2 minggu lepas, setiap hari kita akan dengar isu apa? Isu timah. Kita tukar nama timah. Adakah mesyuarat khas Kabinet bincangkan isu timah? Putuskan penukaran nama itu di dalam mesyuarat Kabinet. Ada 3 menteri yang perlu bincangkan secara khas berkenaan isu timah. Hanya berkenaan satu nama syarikat yang telah berwujud di Malaysia bertahun-tahun. Adakah fokus yang sama, kritisism yang sama diberikan berkenaan isu 620 juta ringgit ini? Ketirisan yang berlaku, it is hundreds of millions of people's money. Tak ada. Senyum, lesap, diam saja dalam Dewan ini. Tetapi berkenaan isu timah, seperti ini adalah isu paling besar di negara. 6 Ketua UMNO bahagian di negeri Melaka membuat pendirian menolak kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka pada 20 November depan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka yang juga Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad. Jelasnya keputusan itu muktamad dan diambil selepas mengambil kira sentimen serta hasrat akar umbi UMNO di Melaka. Tambah Muhammad Ali, tindak tanduk pemimpin bersatu di Melaka juga, ujarnya, membawa kepada keputusan terbabit. Bagaimanapun UMNO dan Ketua Bahagian di Melaka bersetuju mengadakan hubungan muafakat nasional bersama PAS dalam menghadapi PRN kali ini. Sebelum ini, Majlis Kerja Tertinggi UMNO membuat keputusan untuk memperkukuhkan hubungan dengan PAS dalam muafakat nasional. Jangan salahkan kami, esok pun belum pasti. Isu kekurangan tabungan dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP boleh diatasi dengan beberapa cara selepas pandemik COVID-19 selesai. Beberapa pencarum yang ditemui di Ipoh mengakui kekeringan tabungan KWSP bukanlah sesuatu yang membimbangkan ketika ini kerana isu yang paling penting ialah memastikan kesinambungan kehidupan ketika COVID-19.
Pandangan saya secara peribadi, kita boleh membuat melalui contoh macam dari segi peniaga-peniaga daripada 9% kita boleh tambah lagi 2% ke ataupun 3% untuk memulihkan balik kita punya KWSP kita yang semakin susuk ni. Dalam masa pandemik sebelum ni, ramai dah mengeluarkan simpanan KWSP sebab mereka amat memerlukan. Lagi-lagi ramai yang kehilangan pekerjaan, kedai tutup dan macam-macam lagi lah. So sekarang ni kedai dah mula buka, ekonomi pun dah mula naik. Ramai juga yang dah start berniaga. Jadi saya sarankanlah kepada mereka, kalau boleh buatlah simpanan dekat KWSP, tabung haji, agro ataupun lain-lain simpanan lah. Untuk simpanan untuk hari tua kita juga. Duit KWSP ni adalah duit simpanan untuk hari tua kita. Tetapi kebanyakan kita telah menggunakan duit itu pada ketika gejala COVID-19 ini. Pada pandangan saya, setiap insan yang sedang bekerja harus menyimpan duit ataupun menabung duit di KWSP adalah amat wajar sekali. Ini boleh dilakukan di mana kita menggunakan gaji kita yang ada sekarang, boleh menabung ataupun menyimpan sebanyak RM100 ataupun RM200, kita boleh top up, tambah. Mungkin saya boleh cadangkan supaya pecarum agar memberikan atau meningkatkan presentif dia untuk memastikan tabung dia meningkat daripada 9% kepada mungkin 10%, 11% agar tabung itu akan meningkat dan dapat dipertingkatkan di masa akan datang. Saya gembira dapat berkhidmat bersama mendiang masing. Demikian kata Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ketika ditemui media sejurus selesai memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Tan Sri James Jemuk Masing. Selain itu, Tun Taib juga sempat berkongsi pengalaman saat pertama kali melamar mendiang Masing menjadi salah seorang menteri di bawah pentadbirannya selaku Ketua Menteri Sarawak keempat. Tambahnya, mendiang Masing adalah seorang pemimpin yang ikhlas dan banyak berkhidmat untuk rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balih. Terdahulu, Tun Taib dan isteri Toh Puan Ragat Kurdi tiba di kediaman mendiang Tan Sri James Jemuk Masing bagi memberi penghormatan terakhir. Kedua-dua yang berpakaian hitam dan putih tiba pada jam 12.30 hari di Jalan Ong Tian Sui pada Isnin. He was such a polite, nice man. One day I called him. He was working in Cisco, I think. Can I ask you nicely to resign? I want you to become one of my ministers. I don't know whether I'm a good politician, but I said, you're sincere, you love your people, you will do well. And he did very well. Very nice man. Very good. Yeah, he served his area well, and he has many friends in Kuching. Okay. I really feel happy I've been associated with him and have him as one of my ministers before. I'm very happy. Shanghai Disneyland ditutup semula. Anggota bomba dan penyelamat di daerah Pontian mula meningkatkan rondaan dan pemantauan di kawasan pantai bagi menghadapi fenomena air pasang besar dijangka pada Khamis ini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pontian, penolong penguasa bomba Azhar Abdul Jalil berkata, rondaan dan pemantauan dilakukan bermula Isnin terutama ketika air pasang dan surut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Terengganu menggerakkan 176 anggota bagi menjalankan pemeriksaan dan pemantauan harga barang kawalan sepanjang skim harga maksimum musim perayaan Deepavali.
Pengarahnya Saharudin Muhammad Kia berkata ia melibatkan seramai 117 pegawai penguatkuasa dan 59 pegawai pemantau harga yang akan berada di lokasi tumpuan ramai seperti pasar awam, pasar tani dan pasar raya di seluruh negeri ini. Kerajaan Kelantan mula melaksanakan undang-undang Islam di negeri ini dengan menguatkuasakan enactment Kanun Jenayah Syariah 1 2019 pada Isnin. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata pelaksanaan enactment itu dibuat selepas mendapat perkenan daripada Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan serba tidak cukup. Pendakwa syar'i dan penguatkuasa agama tidak mencukupi bagi mengendalikan kes jenayah syariah yang semakin kompleks. Pelakon datin Elmi Nadia meluahkan rasa kesal ditipu seorang peniaga atas talian dikenali sebagai Halim dan telah pun membuat laporan polis. Menerusi laman sosial Instagram, Elmi dan suaminya Datuk Fiz Fairuz memaklumkan urus niaga membabitkan pembelian kereta sorong bayi. Almi dan Fiz mendakwa mereka kerugian RM570 dalam urus niaga itu. Di ruangan caption, Fiz Fairuz turut berpesan kepada orang ramai agar berhati-hati dengan seorang lelaki dikenali sebagai Halim yang menggunakan beberapa akaun untuk menjalankan aktiviti penipuan. Difahamkan Almi dan Fiz telah membuat laporan polis di IPD Sentul pada malam Ahad. Balai ini pula Disneyland Shanghai ditutup pada Ahad selepas satu kes baru COVID-19 dikesan. Susulan itu, ujian pengesanan besar-besaran melibatkan lebih 33,000 pengunjung dan pekerja turut dilakukan. Menurut laporan media tempatan, taman tema itu ditutup apabila seorang pengunjung wanita disahkan positif COVID-19 selepas pulang ke rumahnya di Hangzhou. Disney segera menutup taman temanya sebaik dimaklumkan dan segera melakukan ujian pengesanan ke atas semua pengunjung di premis berkenaan. Dalam kemaskininya, kesemua 33,863 individu yang menjalani ujian pengesanan telah disahkan negatif COVID-19. Pihak berkuasa China meneruskan strategi sifar jangkitan mereka menjelang Sukan Olimpik musim sejuk. China berjaya mengurangkan kebanyakan kes domestik namun berlaku peningkatan dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Ia menguji keazaman Beijing yang mahu menghapuskan wabak COVID-19 kerana kebanyakan negara lain sudah mula membuka sempadan. Juruterbang dan pengasas Electric Air Gary Friedman mencipta sejarah apabila berjaya menerbangkan pesawat elektriknya melintasi Cook Strait di New Zealand. Menariknya, ketika mengemudikan pesawat berkenaan, dia sedar bilah angin turbin pesawat itu dapat menghasilkan tenaga yang boleh diperbaharui. Friedman berada di udara selama 40 minit dalam penerbangan secara solo beliau menggunakan pesawat berkapasiti 2 penumpang itu. Sejak 101 tahun, ini cubaan kali kedua dilakukan oleh mana-mana individu terbang merentasi selat yang memisahkan 2 kepulauan Pasifik Selatan itu. Matlamat penerbangan itu adalah untuk mempromosikan tenaga hijau dalam industri penerbangan selain bersempena dengan pembukaan Sidang Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Glasgow. Friedman memaklumkan penerbangan bergerak lancar dan mempunyai baki 40% bateri selepas mendarat. Baiklah, dengan itu sekian saja segmen Sinar Awal ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.